Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ini kita bercerita mengenai sektor pelancongan. Kita tahu Tahun Laut Malaysia tahun 2014 tahun ini mensasarkan kedatangan jumlah pelancong sebanyak 28 juta pelancong dan jangkaan pendapatan sehingga 76 bilion ringgit. Satu jumlah yang besar dan sesuatu yang tidak mustahil untuk kita capai untuk tahun ini. Akan tetapi kalau dilihat kepada potensi, kerana malam ini kita nak bercerita satu bidang yang lebih spesifik iaitu pelancongan Islam, di mana population Islam itu sendiri mencecah angka 1.6 bilion dan satu potensi yang cukup besar di situ, dan bagaimana kita mampu mempakejkan produk-produk pelancong kita bersesuaian dengan market ataupun pasaran negara-negara Islam ini. Itu yang akan kita bincangkan dalam Agenda Awani pada malam ini. Saya bersama dengan dua orang tamu saya. Saya bersama dengan saudara Zulkifli Said, merupakan Ketua Pengarah Islamic Tourism Center, dan turut bersama kita ialah Dr. Nirwan, merupakan Pengarah Pendidikan dan Latihan Islamic Tourism Center. Terima kasih kerana bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Kalau kita cerita mengenai industri pelancongan, kita tahu saiz kek itu cukup besar, dan pelancongan Islam suatu perkara yang saya rasa satu penjenamaan baru yang kita lihat di situ, tetapi perlu difahami dengan lebih meluas. Baru dan banyak potensinya di situ. Kita yang juga mulakan di Malaysia, dan bagaimana kita memahami dan berada di landasan betul dalam kita merangka peran strategik dalam pelancongan Islam ini. Secara mudahnya, bagaimana kita memahami pelancongan Islam ini, takrifan yang sebenarnya bagaimana? Saudara Zul mungkin boleh mulakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat dalam konteks pelancongan Islam, kita lihat pelancongan ini ialah satu perjalanan mengembara, melawat satu destinasi, tempat-tempat tarikan yang menarik, mengambil bahagian dalam suatu aktiviti, dan jika pengembaraan ini dibuat dalam suatu keadaan yang musafirlah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, bolehlah dikaitkan sebagai pelancongan Islam. Dan dalam masa yang sama ni, pelancongan Islam ni kita lebih tekankan seseorang itu mengembara melawat suatu tempat tu khususnya untuk menimba ilmu pengetahuan yang lebih lagi, memperkayakan pengalaman dari segi tempat yang dilawati itu, melihat unsur-unsur sejarah dan juga budaya hidup masyarakat di negara itu, dan secara tak langsunglah dengan dalam keadaan itu mensyukurilah kurniaan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kita ini. Dalam sektor pelancongan, bagaimana kita melihat takrifan pelancongan Islam tu perlu diberikan satu penekanan ataupun perlu diletakkan sebahagian daripada inisiatif pelancongan? Kerana hari ini, dalam konteks hari ini, kita mungkin memandang bahawa pelancongan itu perlu syariah compliance itu juga melibatkan pihak-pihak yang industri yang lebih meluas, pihak-pihak pemain-pemain industri dalam sektor pelancongan sudah sedia ada, mungkin sudah ada modul bisnes ataupun perkara yang sudah ada ketetapan konvensional yang biasa. Akan tetapi dengan kita masukkan dengan takrifan baru dalam pelancongan Islam, bagaimana kita melihat bahawa ini adalah satu added value dan ini berbentuk inklusif, bukannya terhad kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Bagaimana kita nak perjelaskan dalam aspek itu? Kalau dari segi pelancongan Islam ni, khususnya untuk servis provider, di Malaysia ni kita syukur alhamdulillah kita ada pemain-pemain industri yang telah mula mengambil inisiatif untuk melengkapkan produk mereka lebih kepada syariah compliant, walaupun ni boleh dikatakan satu perkara baru. Kalau dilihat dari segi hotel-hotel yang ada di Malaysia ni, tidak banyak lagi yang syariah compliant. Tetapi yang ada mengambil inisiatif ni seperti di Lembah Kelang ni, dan ada juga di luar Lembah Kelang ni. Boleh saya sebutkan di sini seperti hotel milik PKNS di Palma Hotel, Grand Blue Wave di Shah Alam, PNB Derby Park, dan kalau tak silap saya di Langkawi, ada juga hotel Langkawi Lagoon Resort. Antara perkara selain daripada mengadakan arah kiblat, fasiliti untuk sembahyang, wudu, surau, mereka juga alcohol free di hotel-hotel ini. Dan kita lihat peningkatan okupansi level tu ada peningkatan, khususnya daripada pelancong Islam. Tapi ada juga pelancong yang bukan Islam yang juga mencari produk-produk seumpama begini. Dan bagi travel agent, pengisian package tu
selain daripada masukkan dalam lawatan tu mungkin ke tempat-tempat yang ada berunsurkan sejarah Islam atau mempelajari agama seperti melawat ke masjid, boleh diselitkan jugalah program seperti festival yang kita sambut di Malaysia ni, bulan puasa contohnya kan, bulan puasa, Ramadan, program korban. Tilawah Al-Quran, berkhatam, dan juga berkatan. Jadi itu antara pendekatan yang boleh diambil lah oleh pemain industri kita ni, sebab dalam masa sama bukan ambil bahagian, tapi orang yang dalam membeli package tu ataupun melawat produk tu, dia mempelajari sesuatu. Kerana dalam aspek itu, kalau saya nak masukkan, contohnya kita ada produk ataupun kita ada tarikan pelancongan yang tak perlu kita petikaikan, kita ada fasilitas tidak-tidaknya, tapi untuk mempakegekannya itulah cabaran dalam industri pelancongan kita. Saya nak pergi lebih lagi mengenai perkara itu selepas ni, tapi saya nak pergi kepada Dr. Nirwan dahulu. Bagaimana kita memahami trend dalam pelancongan hari ini? Kerana industri pelancongan hari ini trendnya sudah berubah berbanding dahulu. Kalau dahulu mungkin kita mengatakan bahawa pelancongan itu adalah suatu perkara yang ada duit, ada kemewahan, baru kita pergi melancong. Tapi ini adalah keperluan pada hari ini kerana gaya hidup sudah berubah dan masyarakat perlukan satu ruang masa untuk bersantai dan pergi melancong. Bagaimana dengan perubahan-perubahan yang ada pada hari ini dalam trend pelancongan Islam ataupun package ataupun apa yang nak dilakukan inisiatif dalam pelancongan Islam ini dapat disesuaikan dengan trend-trend semasa yang sifatnya adalah berbentuk global? Bagaimana? Okey, sebenarnya ITC ini ditubuhkan pun hasil daripada trend pelancongan yang telah berubah sejak mungkin peristiwa 9/11. Jadi macam pada mungkin tahun 2001 dulu, kerajaan telah melihat bahawa trend pelancongan khususnya bagi pelancong dari negara Arab telah mula berubah dari negara-negara barat ke Malaysia. Yang kita dapat melihat bahawa kemasukan pelancong dari negara Arab telah meningkat secara mendadak. Jadi selepas itu lebih banyak promosi dibuat dan memfokuskan kepada negara Asia Barat dan Timur Tengah, bagi memberi kemudahan yang sesuai kepada mereka, seperti di hotel-hotel, kan, di tempat di restoran. Jadi yang penting untuk sekarang ini trend tersebut sudah menjadi satu trend yang biasa, di mana orang-orang Arab bukan saja datang ke Malaysia pada musim panas sahaja. Kita pada masa sekarang ni melihat sepanjang tahun, Januari ke bulan Mac ke, kita akan melihat ketibaan pelancong-pelancong dari negara Arab khususnya sentiasa ada, ketibaan sentiasa direkodkan. Walaupun Islamophobia itu mungkin dikaitkan dengan peristiwa 11 September contohnya, negara Arab, pelancong dari negara Arab pergi ke negara-negara yang lebih selesa seperti di Rantau Asia ini. Akan tapi pelancongan Islam juga membuka satu potensi baru juga, di mana mempelajari Islam itu dengan cara yang lebih santai dan lebih mudah, dan bagaimana menunjukkan Islam itu lebih harmoni. Itu juga antara satu aspek dalam pelancongan Islam itu sendiri. Tapi saya nak tanya selepas ni, nak berhenti rehat seketika dahulu, bagaimana pemain industri kita yang sudah pun berkecimpung dalam industri bersedia untuk mengadaptasi perkara ini. Contohnya paling mudah, kalau pelancong luar mungkin mengatakan bahawa status halal itu menjadi satu keutamaan mereka untuk pergi ke restoran contohnya. Tapi di peringkat tempatan ataupun daripada pengusaha makanan tempatan, kita rasa macam kalau tempatan tu masalah halal tu tak jadi masalah. Tapi dalam kita bercerita mengenai industri pelancongan Islam itu, mungkin standard tu perlu ditetapkan, perlu ada badan penguasaan dan sebagainya. Itu kita lihat lepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kita masih bercerita mengenai bagaimana kita dapat memaksimumkan potensi pelancongan Islam di negara kita, kerana kita ada Islamic Tourism Center dan kita ada orangnya di sini. Cik Zul, kalau kita bercerita mengenai pelancongan
Islam ini, salah satu mungkin kita dapat packagekan ialah bagaimana dapat memikirkan gaya hidup Islam itu di Malaysia. Kerana mungkin persepsi dan juga perspektif barat contohnya, Islam itu mungkin apa yang mereka nampak di negara-negara Timur Tengah. Tapi kalau di Malaysia mungkin perspektif itu lain sedikit. Dan bagaimana kita dapat mengangkat semula tradisi-tradisi kita. Kerana kalau kita lihat budaya khatam Quran, berkhatan ataupun di bulan puasa itu sendiri, tradisi-tradisi masyarakat kita sebenarnya kita boleh juga jadikan salah satu platform untuk kita memperkenalkan gaya hidup Islam yang sebenarnya bagaimana di Malaysia. Dan itu dapat disampaikan dengan lebih mudah dengan pelancongan. Tapi bagaimana kita nak mempackagekannya supaya betul-betul menarik kan? Itu masalah kita nak mempackagekan tu bagaimana kita atasinya. Di Malaysia ni syukur alhamdulillah kita sebuah negara yang berbilang kaum. Melayu, Cina, India, tiga bangsa yang utama. Dan antara faktor yang menarik pelancong asing datang ke Malaysia ni khususnya pelancong Islam, di mana Malaysia ni menjadi negara utama di rantau Asia Tenggara ini sebagai satu mesra Muslim atau Muslim friendly destination untuk dilawati oleh pelancong Islam. Mereka dapat melihat gaya hidup masyarakat majmuk di Malaysia ini mengamalkan agama mereka masing-masing tanpa disekati oleh mana-mana pihak. Dan ini secara tak langsung pelancong asing yang datang ke Malaysia ni, baik Islam atau yang bukan agama Islam, kita secara tak langsung dapat menangani Islamofobia ni di Malaysia ni, yang mereka lihat agama Islam ni bukan satu agama yang ganas, menakutkan dan sebagainya. Dan dari segi package pelancongan, ada ejen-ejen pelancongan Bumiputera kita yang telah mula dan sedang aktif mempromosikan pakej pelancongan Islam yang ada berunsurkan seperti aktiviti korban, aktiviti di bulan Ramadan, pakej Ramadan, dan juga untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri, pakej tilawah Al-Quran. Dan kita lihat negara jiran kita khususnya Singapura, Brunei dan juga dari Thailand ada yang membeli pakej-pakej ni untuk turut sama melihat bagaimana masyarakat Islam di Malaysia ni mengamalkan budaya hidup mereka, mengamalkan, melaksanakan program-program agama Islam yang mereka adakan di masyarakat setempat mereka. Dan juga kerajaan Malaysia memberi ruang dan fasiliti dan kemudahan untuk mengadakan program-program berunsurkan agama kita ni. Dan mereka amat teruja lah dan menghormati negara kita ini memberi ruang untuk program-program seumpama ini dijalankan, memberi peruntukan untuk adakan program ini. So, dan kita setiap langsung komuniti kita pun kembali untuk melakukan tradisi-tradisi seperti ini kan. Dr. Nirwan, bagaimana kita melihat potensi ini perlu dilihat dengan lebih menyeluruh? Kerana kita mengenal pasti kalau dilihat kepada persekitaran global pun, satu ketika dahulu negara-negara tertentu seperti Mesir, malah Syria sendiri menjadi sebuah negara yang wajib dikunjungi bagi mereka untuk mengenali Islam dan melihat sejarah ketamadunan contohnya. Akan tetapi mungkin dengan perubahan dan juga konflik yang berlaku, ini juga menyekat dan juga dan dalam aspek yang lebih positif membuka ruang kepada negara kita untuk dikunjungi dengan tema pelancongan Islam ini. Bagaimana kita memenuhi potensi itu satu perkara, dan dalam aspek ini bagaimana kita melihat market itu ataupun pasaran itu sejauh manakah besarnya dan di manakah kita dalam pasaran itu? Sebenarnya terdapat beberapa kajian yang telah dibuat dan mendapati bahawa memang pelancong-pelancong apabila mereka dibuat kajian, ditemu ramah di pelampangan terbang, mereka mengatakan bahawa mereka datang ke Malaysia ini kerana keselamatan, keselesaan berada di sini, dari segi dari segi kos untuk melancong, juga berpatutan. Jadi kita di Malaysia perlu mengambil kesempatan ini untuk mempackagekan. Jadi bagi menarik
lebih ramai pengunjung ataupun pelawat dari luar negara, terutama dengan negara Timur Tengah ini, penggiat industri perlu mempackejkan dengan lebih menarik pakej-pakej pelancongan mereka dengan mengetahui cita rasa para pelancong dari negara-negara tersebut. Itu kita cerita Timur Tengah, tapi kadang-kadang kita pandang jauh. Kadang-kadang yang di dekat sekeliling kita ni pun potensi dia lebih besar. Indonesia contohnya, populasi yang cukup besar dan juga dengan ekonomi yang makin meningkat, itu juga market yang kita perlu lihat. Bagaimana kita melihat daripada negara serantau? Betul. Jadi di samping negara-negara Timur Tengah, negara-negara di Indonesia seperti Indonesia, Singapura, Brunei, mereka ke sini antaranya datang untuk mungkin menjalani rawatan di hospital-hospital di Malaysia. Jadi program health tourism Dipakejkan sekali juga. Boleh dipakejkan. Dan ada juga yang menghantar anak-anak mereka untuk belajar di Malaysia. Jadi keluarga mereka mungkin dari masa ke semasa akan sentiasa berulang alik. Jadi para penggiat industri perlu membuat satu pakej yang mungkin boleh marketkan, dipromosikan kepada para pelajar luar negara ini ataupun keluarga, kepada pesakit, untuk mungkin membuat usaha sama dengan hotel-hotel, pusat penginapan dan memenuhi keperluan mereka. Untuk memenuhi keperluan mereka. Okey, selepas ni kita nak cerita bagaimana sebenarnya dalam industri pelancongan Islam ini. Dulu kita cerita pasal halal, dan halal hari ini negara-negara yang bukan Islam pun sudah mempelopori dan juga sama naiknya dengan Malaysia. Dan bagaimana dalam aspek pelancongan Islam ini juga kita mungkin mempeloporinya dan juga memulakannya. Tapi bagaimana kita juga mahu mencari rakan usaha sama ataupun rangkaian yang tepat supaya kita dapat merangka sesuatu yang lebih sustainable untuk jangka masa akan datang. Kerana katanya besok ada satu seminar, itu mungkin kita dapat bincangkan ataupun kita dapat kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi dalam agenda Awani selepas ini. Bertemu lagi kita dalam agenda Awani. Besok bakal berlangsung joint seminar on Islamic tourism, akan berlangsung selama 2 hari, 17 dan juga 18 Februari. Jadi ada beberapa kertas kerja yang akan dilakukan, dan saya nak juga bertanyakan bagaimana joint seminar Islamic tourism ini adalah satu platform supaya kita dapat membina rangkaian di kalangan pemain-pemain industri, bukan saja di Malaysia tapi di negara-negara yang mungkin mempunyai potensi yang cukup besar. Dan bagaimana kita melihat mungkin ini perkara-perkara yang akan dibincangkan esok. Doktor ataupun Cik Zul mungkin boleh mulakan. Mungkin saya maklumkan secara umumnya. Joint Seminar Islamic Tourism ni merupakan satu seminar yang julung-julung kali diadakan di antara Malaysia dan Republik Indonesia. Ini hasil daripada lawatan ITC ke Indonesia pada tahun 2012 untuk satu program Islamic Tourism di sana, dan kami telah berbincang dan kedua-dua negara bersetuju, dan Jemaah Menteri Malaysia pun telah meluluskan penganjuran seminar ini, dan ianya akan merapatkan lagi pemain-pemain, pengusaha-pengusaha industri pelancongan kedua-dua negara, khususnya di sektor perhotelan lah, untuk bagaimana nak memantapkan lagi perkhidmatan mereka, khususnya perkhidmatan berunsurkan pelancongan Islam kepada para pengguna yang beragama Islam ataupun bukan Islam. Dalam masa sama, joint seminar ini juga memberi satu platform kepada pengusaha-pengusaha pelancongan di antara kedua negara. Kita juga ada peserta daripada lain negara ASEAN seperti Singapura yang turut hadir, dan juga dari luar rantau ASEAN seperti dari United Arab Emirates, dari Jepun yang akan membentangkan kertas kerja ataupun sebagai peserta, dan sebilangan besar peserta daripada Malaysia, dan beberapa kertas-kertas yang menyentuhkan tentang pelancongan Islam ni dari segi standard halal, food and beverage, syariah compliant, dan juga Islamic education akan dibincangkan. Ada sesi panelis,
dan diharapkan seminar ini akan menjadi satu acara tahunan dan insya-Allah tahun depan Indonesia akan mengambil alih sebagai tuan rumah. Ini pentingnya pertemuan pemain-pemain industri dan juga merangka dan juga memikirkan trend dan juga permasalahan yang mungkin dapat difikirkan bersama dalam industri pelancongan Islam. Bagaimana kita bercerita mengenai standard? Kalau kita meletakkan pelancongan Islam itu sebagai salah satu tanda ataupun package-nya, kita sudah pasti bertanya mengenai standard yang perlu ditetapkan. Pengiktirafan kepada industri ataupun pemain-pemain industri yang bertepatan dengan syariah compliance dan sebagainya. Bagaimana dalam aspek itu kajian dilakukan dan juga bagaimana penetapan standard itu dapat dilaksanakan dalam bentuk polisi dan sebagainya, Doktor? Ada beberapa kajian telah menjalankan mengenai pendapat orang ramai berkenaan dengan standard. Setakat ini standard yang guna pakai dalam konteks pelancongan Islam adalah penggunaan logo halal bagi makanan dan minuman, dan mungkin perkhidmatan patuh syariah di hotel-hotel ataupun di homestay mungkin. Jadi melalui kajian tersebut memang majoriti daripada orang ramai menyatakan bahawa mereka menyokong sekiranya para penggiat industri mempunyai logo-logo halal seperti di restoran-restoran yang menjadi tarikan para pengunjung dari luar. Jadi dari situ kita boleh nampak bahawa ada kepentingan untuk kita mempromosikan standard dalam pelancongan Islam. Sebab itulah dalam program Joint Seminar on Islamic Tourism ini kita telah aturkan satu sesi khusus yang akan membincangkan berkenaan standard dalam pelancongan Islam. Sama juga penafafan bintang hotel semua, nanti ada juga halal dan sebagainya kan. Cik Zul, bagaimana kita ada plan strategik jangka masa panjang, ada blueprint dalam tourism Islam tahun 2012 telah dirangka, dan bagaimana kita melihat dalam jangka masa 5 tahun ini kita nampak bahawa ini adalah potensi baru dan masyarakat akan memahami, ataupun dalam aspek lain kalau kita pergi melancong tu kita tahu kalau nak check in syariah compliance kita tahu apakah kriterianya dan bagaimana tempatnya untuk kita pergi, dan itu kita pun jadi boleh mempromosikan sama kepada masyarakat luar. Bagaimana kita nak lihat sasaran untuk jangka masa terdekat ini dalam 5 tahun ini berasaskan kepada blueprint dan rangka kerja yang telah dilakukan? Sekarang ni kita ada draft Islamic Tourism Blueprint, ada satu draft yang kita telah buat dan juga telah mendapat persetujuan daripada Board of Trustee ITC, dan insyaAllah kita akan bentangkan kepada pihak Jemaah Menteri di peringkat Jabatan Kuasa Kabinet Pelancongan yang dipengerusikan oleh Timbalan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk mendapat persetujuan daripada Blueprint Islamic Tourism ini. Antaranya ianya memberi fokus kepada Islamic Tourism dengan lebih mampan lagi, lebih mantap lagi, supaya ianya dapat diterima oleh semua pihak, khususnya di dalam negara kita ni, di dalam industri pelancongan. Supaya contohnya sebagai standard halal ni mungkin dilihat sebagai satu yang mandatory. Sekarang ni bukannya satu perkara yang mandatory untuk mendapatkan sijil halal. Jadi dalam keadaan ini saya ingin kesempatan di sini untuk meminta semua pengusaha-pengusaha restoran, khususnya yang Bumiputra, memohonlah sijil halal ni daripada pihak JAKIM supaya mereka dapat luaskan lagi pasaran mereka. Dan dari segi jangka panjangnya kita nak teruskan Malaysia ni sebagai hub halal, sebuah destinasi mesra Muslim Muslim friendly destination yang unggul. Bukan saja di rantau Asia tetapi di mata dunia. Dan Malaysia mempelopori perkara-perkara yang berkaitan dengan industri pelancongan Islam ni khususnya, demi untuk kebaikan bersama dan juga untuk bangsa dan agama kita lah. Okey.
Itu perancangan jangka masa panjang dan mungkin kita akan kongsikan lagi lebih kalau ada perkembangan terkini nanti boleh datang balik ke agenda awal ini. Terima kasih Cikgu, terima kasih Dr. Nurul kerana sudi bersama kami dalam agenda awal ini pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan, teruskan bersama kami di Facebook atau Twitter Astro Awani ataupun teruskan bersama kami di astroawani.com untuk perkembangan berita sekenat dimensi. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih Cikgu. Terima kasih.